Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi perkongsian live talk Rakan Wanita Sejahtera bersama Dr. Anda. Perkongsian kita pada hari ini adalah program anjuran Musmedik, Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat Khas Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera. Sebelum kita bermula, saya ingin meminta jasa baik para pendengar perkongsian malam ini untuk like, follow dan share Facebook page Gerakan Wanita Sejahtera. Terutamanya talk pada hari ini supaya lebih ramai boleh mendengar dan mengambil manfaat. Terlebih dahulu suka saya berkongsi satu hadis dari Usama bin Syariq yang menyebut mengenai seorang Arab Badui bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah kita berubat?" Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud, "Ya, berubatlah kerana Allah telah menetapkan ubat bagi setiap penyakit yang diturunkannya kecuali satu penyakit." Para sahabat bertanya, "Penyakit apa itu wahai Rasulullah?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Penyakit tua." Riwayat At-Tirmizi. Tanpa membuang masa lagi, pada hari ini penceramah jemputan kita Dr. Rosnani Zakaria akan menyampaikan satu topik yang menarik untuk tuan semua, iaitu topik sakit tuan dan tanda-tandanya. Izinkan saya memperkenalkan penceramah kita. Dr. Rosnani Zakaria adalah seorang pakar perubatan keluarga sejak 2012 dan bekerja di klinik perubatan keluarga sejak tahun 2005. Beliau merupakan graduan perubatan daripada University of Manchester, UK dan juga penyandang Pasca Siswaja FRCG dari Australia. Apa khabar doktor? Assalamualaikum semua. Alhamdulillah khabar baik. Okey. So doktor dah bersedia untuk menyampaikan perkongsian pada malam ini? InsyaAllah. Jadi izinkan saya. Okey. Jadi soalan pertama saya, boleh tak doktor terangkan lebih lanjut mengenai sistem pembiakan atau sistem reproduktif lelaki? Dipersilakan doktor. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Malam ini kita dapat bersiaran ya secara langsung. Okey. Tajuk hari ini iaitu sakit puan dan tanda-tandanya. Mungkin kita selalu mendengar pasal sakit puan ya, tapi sakit tuan mungkin agak jarang. Okay. Jadi sedikit perkongsian, kita cuba berkenalan ataupun kita cuba tahu apakah dia kita kata sistem pembiakan lelaki ya. Jadi kalau kita tengok di gambar rajah yang ditunjukkan sekarang ni, ini adalah gambar keratan rentas. Gambar keratan rentas, kita kata pundi kencing, okey, kelenjar prostat, kita mungkin biasa dengar masalah prostat. Ini kita panggil yang warna hijau ni kelenjar Cowper. Lepas tu yang panjang ni adalah kita kata urethra ataupun kita kata salur, di mana salur inilah yang akan mengeluarkan kencing dan juga salur ini juga lah yang akan mengeluarkan benih lelaki ya. Okey, dan kalau kita kata sebelah ni, okey, kita kata kalau macam seorang lelaki yang sempurna, dia akan ada testis, kita kata tempat di mana sperma atau benih lelaki dihasilkan, dan kita akan ada juga organ-organ lain yang membantu proses sperma daripada testis akhirnya keluar ke kelenjar urethra. Itulah sedikit moderator kita tentang sistem pembiakan lelaki. Wah, saya rasa banyak ilmu baru belajar malam ni mengenai anggota reproduktif lelaki. Saya merasakan penting kan untuk ibu bapa yang punya anak lelaki mengetahui tentang perkara-perkara sebegini supaya mereka menjadi satu guide lah kepada anak-anak mereka kan. Jadi setelah kita tengok dan belajar sistem pembiakan lelaki ni, boleh tak doktor terangkan mengenai apa penyakit yang boleh berlaku pada lelaki dan mungkin tanda-tanda yang memberitahu kita lah bahawa penyakit tu ada. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Okey, jadi sebenarnya saya rasa para ibu bapa mungkin pernah mendengar dulu kot pasal penyakit kelamin. Apa dia penyakit kelamin? Mungkin generasi muda ni dia dengar-dengar macam tu, dia baca-baca sikit ya, tapi dia tidak dapat memahami dengan sepenuhnya ataupun lebih lanjut pasal penyakit kelamin ni.
Penyakit kelamin pada orang lelaki dia sebenarnya boleh kita bahagikan kepada beberapa jenis penyakit. Malam ni saya akan berkongsi mengenai penyakit yang menyebabkan keluarnya cecair yang tidak sepatutnya daripada kemaluan. Okey. Jadi kita kata, kita cuba berkenalan dulu dengan apakah cecair yang boleh dikeluarkan oleh lelaki. Okey. Jadi kita kata kalau mengikut perubatan lah cecair yang boleh keluar melalui kemaluan ataupun zakar lelaki. Yang pertama kita kata adalah pre-ejaculate ataupun mazi. Ini adalah cecair normal Cecair ini jernih dan dia sebenarnya keluar apabila seseorang lelaki itu bernafsu ataupun syahwat. Di dalam cecair ini tiada benih. Kita kata tiada benih sperma lelaki itu. Kenapa cecair ini keluar Kalau ingat tadi gambar rajah yang saya tunjukkan tadi, gambar rajah yang saya tunjuk ada gambar copper gland warna hijau tu, sebenarnya cecair ini sifatnya ada alkali. Bila kita punya kelenjar kemaluan lelaki, tempat keluar air kencing dengan tempat keluar benih tempat yang sama. Air kencing bersifat asid. Sedangkan kita kata benih lelaki ataupun sperma, dia sangat sensitif dengan keadaan berasid atau beralkali, dia boleh mati. Jadi air mazi ni ataupun pre-ejaculate ni dia bersifat alkali. Jadi sebelum sperma tu keluar, bila air mazi ni keluar melalui kita kata saluran urethra tu tadi, dia akan meneutralisekan kawasan berasid yang kita kata keluar air kencing sebelum ni supaya kawasan tu jadi natural. Okey, dan ini akan memudahkan seminal fluid ataupun kita kata air mani, cecair putih pekat yang benih lelaki untuk keluar. Dan supaya benih lelaki itu tidak dimusnahkan oleh persikataran yang berasid. Itu dia punya fungsi. Ini adalah yang normal. Anak-anak lelaki apabila mencapai usia balik, kita tahu antara salah satu tandanya adalah mereka akan mengeluarkan air mani. Okey. Jadi ini yang normal. Apakah yang tidak normal? Kadang-kadang kita kata boleh keluar cairan yang pekat, putih, kuning ataupun hijau, dan cairan ini mungkin menunjukkan bahawasanya seseorang itu telah dijangkiti oleh kuman yang kita panggil Neisseria gonorrhea. Ataupun penyakit ni kita panggil gonorrhea ringkasannya. Penyakit ini adalah salah satu penyakit kelamin dan penyakit ini dulu-dululah penyakit ini sangat glamour lah, sangat famous di kalangan mereka-mereka yang aktif melakukan hubungan kelamin dengan ramai pasangan. Tetapi semenjak dalam lebih kurang 7-8 tahun selepas kebelakangan ni kita jarang dengar dah penyakit ni, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Tetapi sekarang ni semenjak 5 tahun kebelakang ni kita tengok penularan penyakit ni semakin bertambah. Dan yang paling merisaukan sebenarnya sekarang ni remaja, mereka yang berusia 25 tahun ke bawah yang sebenarnya banyak mendapat jangkitan gonorrhea ini. Yang kedua, chlamydia. Ini pun juga adalah jangkitan bakteria. Cairan dia kadang-kadang tu lebih kurang sama tapi dia sedikit berlainan kerana warna dia tu macam keruh. Keruh macam kelabu-kelabu coklat macam tu. Dan selalunya bila pesakit datang, dia akan kata, doktor saya sakit sangat, pedih dekat kawasan keluar air kencing. Yang gonorrhea tu dia mungkin tak sakit sangat tapi yang chlamydia ni memang pedih, sakit. Okey, dan yang terakhir yang kadang-kadang boleh menyebabkan juga keluarnya cairan daripada kemaluan lelaki adalah disebabkan oleh jangkitan virus herpes. Cairan dia sebenarnya pekat keruh, putih tapi boleh juga jadi jernih. Okey. Jadi dengan lebih lanjut, kalau boleh saya tunjukkan saya punya slide kat sini. Okey, Neisseria gonorrhea ni cairan dia memang pekat, putih, kuning dan dia memang sakit semasa kencing. Soalnya dia memang tak ada tanda langsung. Memang dia akan rasa ngilu ataupun sakit juga semasa kencing. Ini merupakan penyakit kelamin, memerlukan ubat dan dia sangat-sangat senang berjangkit. Dan semua pasangan, maksudnya jikalau seorang lelaki ini
yang menghidap penyakit gonoria, semua pasangan yang pernah beliau bersama harus dirawat, perlu dirawat. Kerana sekiranya tidak Doktor, dirawat, boleh saya ya, minta doktor besarkan skrin tak? Make full slideshow tu. Full show. okay, boleh nampak ke? Boleh nampak ke dah slideshow ni? Moderator, boleh nampak dah ke? Ya, masih sama doktor. Aisyah, saya dah share full Dia screen masih ni. sama dalam Okay, saya stop sekejap, saya cuba share semula ya. Boleh nampak ke? nampak tapi masih dalam yang biasa punya, bukan full screen. Kalau ikut saya punya monitor ni dah full screen dah. Saya pun tak tahu kat mana lagi. Kita boleh teruskan ke ataupun macam mana? AJK Teknikal boleh besarkan ke? Tak apa, doktor teruskan. Kalau tak boleh buat slideshow, maknanya from your side sama macam tu, kita teruskan je lah. Tak apa. Teruskan doktor. Okey. Tapi nampak ke yang gambar yang cairan warna hijau ni? Kuning Gambar hijau ni? gambar yang slide ni, yang seterusnya tak nampak lagi. Alright, okay. Sekarang ni slide yang mana? Nampak slide gonorrhea ke slide yang mana? Kalau dekat saya punya monitor nampak jenis-jenis cairan mengikut perubatan yang 5 jenis tu. Tak nampak yang the next. Sekejap ni. Saya dah share yang Syria dah ni. Okay, Memang tak dapat, teruskan. Dah nampak dah. Dah nampak dah ya? Nampak besar tak ataupun kecil lagi? Dah nampak dah doktor. Alright, okay. Saya masih nampak Jadi, kecil lah, tapi saya rasa kalau masih tak boleh, saya rasa teruskan saja je. okay. Jadi kita kata yang paling ramai ataupun yang paling kita kata banyak pesakit datangnya dengan gonorrhea. Okay. Gonorrhea ni cairan dia pekat, putih, kuning ataupun hijau. Memang sakit semasa kencing. Dan seperti saya cakap tadi, perlu rawatan semua pasangan. Kerana jika sekiranya ada antara pasangan tu tidak dirawat, apabila dia tidur semula dengan pasangan yang lain, dia boleh menjangkitkan lagi pasangan yang lain ya. Dan gonorrhea ni agak malang ataupun bahaya sedikit kerana dia boleh menyebabkan kita kata jangkitan kuman yang kronik di bahagian alat ataupun kita kata di bahagian sistem pembiakan lelaki, dan sekiranya dia menyebabkan apa kita kata kerosakan yang permanen ataupun yang kekal, ia boleh menyebabkan kemandulan ya untuk lelaki ni, ataupun jika sekiranya perempuan yang mendapat gonorrhea dan tidak dapat perawatan yang betul boleh menyebabkan kemandulan, tidak dapat zuriat. Okey. Okey, jadi nombor 2 adalah kita kata chlamydia. Chlamydia ni memang sangat sakit dekat bahagian bukaan kencing.
merah, boleh jadi bengkak, boleh nampak bengkak dan gatal. Okay. Dia lebih kerap menjangkiti remaja yang berusia 25 tahun ke bawah. Banding dengan gonorrhea ni selalunya 25 tahun ke atas. Dan chlamydia sekarang ni boleh dikatakan antara penyebab utama kemandulan remaja perempuan. Ya. Okay. Yang ketiga kita kata herpes. Herpes simplex adalah virus. Yang dua tadi di bakteria ya. Herpes simplex ni dia boleh jadi ruam, biji-biji ruam di sekitar kemaluan. Dan dia ruam tu sakit, pedih. So kita ada juga sakit kelamin yang nama sifilis ataupun bahasa dulu raja singa. Tapi raja singa dia tidak sakit ruam dia tu. Tapi herpes simplex memang sakit. Soalnya pesakit memang kata sakit, nak pakai seluar pun susah ya. Dan bila dia kencing dia memang akan rasa pedih dan panas. Okay. Dan dia juga senang berjangkit. Cuma herpes simplex ni dia tak adalah seteruk chlamydia ataupun gonorrhea daripada segi menyebabkan kemandulan. Tetapi dia masih boleh mengurangkan kesuburan dengan menyebabkan benih ataupun sperma yang dikeluarkan berkurangan. Okay, jadi setakat itu dulu yang saya boleh share mengenai cecair-cecair yang mungkin boleh terjadi di kalangan lelaki. Puan moderator. Okey, maknanya kita dah tahu ada 5 cecair dan 3 daripadanya adalah merupakan cecair yang boleh menjadi tanda-tanda penyakit lah Jadi boleh tak doktor beritahu apa cara yang kita boleh maknanya lakukanlah untuk mengelak berlakunya jangkitan semacam ini? Okey, soalan yang agak susah untuk dijawab sebenarnya ya Puan Moderator. Pengalaman saya dengan remaja di klinik, nasihat saya pada mereka adalah sebenarnya hubungan kelamin bukan permainan. Dia bukannya mainan macam sesuatu yang jom kita pergi shopping, jom kita buat sesuatu untuk seronok, kerana implikasi hubungan kelamin dengan pasangan yang kita tak kenal, dia boleh dapat banyak Ini saya cuma cerita pasal penyakit kelamin, dia boleh jadi juga HIV dan semua. Dan dia tak perlu banyak kali. Okay. Dia tak perlu kita kata sekali saya buat, boleh ke dapat? Boleh. Tak semestinya berulang kali kita melakukan baru kita dapat penyakit tu. Jadi kalau bolehlah nasihat saya pertama, hubungan kelamin bukan satu permainan. It's a serious matter. Jadi sebelum anda melakukan hubungan kelamin, pastikan dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Dan kita kata kalau ruang lingkup yang dibenarkan adalah dengan suami atau dengan isteri kita. Okay? Dengan pasangan yang kita kenali. Okay? Kita kata bukannya dengan sesiapa yang kita tak kenal. Kita baru kenal 2-3 hari, ada nafsu, kita lakukan hubungan kelamin. Benda tu sangat berbahaya. Kita tidak tahu status pasangan kita. Kita tidak tahu apa benda yang dia bawa. Kita tak nampak. Jadi kita kata itu antara saya punya nasihat. Kenali pasangan anda, pastikan hubungan kelamin adalah hubungan yang selamat dalam ruang lingkup yang kita kenal, dalam ruang lingkup perkahwinan, pernikahan. Okey? Itu kita kata nombor 1. Nombor 2, pastikan anda memakai perlindungan. Sekiranya pasangan anda nampak ada tanda-tanda cairan ataupun antara nasihat yang kita kata kita kata gunakan kondom. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku, bila katakanlah seseorang tu dia dapat penyakit ni dalam masa rawatan tu sebelum sembuh sepenuhnya, mungkin dia nak
buat hubungan dengan isteri dia, dengan suami dia, kita nasihat gunakan kondom. Okay? Untuk mengelakkan daripada jangkitan diberikan kepada pasangan. Okay? Dan macam soalan tadilah, memang kita kata pastikan pastikan pasangan tu dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Okay. Ada soalan tu moderator, boleh saya jawab ke? Soalan kencing kotor tu. Boleh doktor, silakan. Soalan ni ialah bagaimana kalau kencing kotor, itu kategori sesuai apa dan apa sebabnya? Okey, selalunya saya praktis di Kelantan ya. Kalau soalan kencing kotor tu, orang Kelantan tu maksud dia jangkitan kuman dalam air kencing. Ini boleh jadi biasa, boleh jadi penyakit kelamin. Kencing kotor bagi seorang perempuan, benda ni agak kita kata agak biasa berlaku kerana orang perempuan kita kata dia punya urethra, saluran kencing dia tu sangat pendek. Pundi kencing ke urethra keluar sangat pendek dan dia berdekatan dengan laluan keluar najis dubur. Tetapi orang lelaki dia punya urethra tu panjang saluran kencing dia. Jadi sangat susah untuk kuman masuk sebenarnya dan menyebabkan kencing kotor. Tetapi ada keadaan yang menyebabkan kencing kotor boleh berlaku di kalangan lelaki. Masalah prostat, air kencing tidak lawas boleh menyebabkan air kencing kotor. Dan juga kadang-kadang tu jika sekiranya mereka mempunyai kencing manis, ya, boleh menyebabkan kencing kotor. Okey. Okey, saya harap soalan itu dapat menjawab. Doktor boleh jadi maksudnya share kencing slide kotor tu. tak? Okey, sekejap ya. Sementara doktor share Okey. slide, saya buka untuk soalan lah. Kalau ada Dapat. apa soalan boleh letak di ruang komen. Ada sebarang soalan daripada pendengar. Saya lihat ramai daripada agensi kerajaan, ada PKN dan juga daripada Jawab fasiliti kesihatan yang lain lah. Jika ada sebarang soalan boleh kemukakan sekarang ya. Cuma kalau saya boleh tambah lagi ya, rawatan untuk gonorrhea ataupun chlamydia setakat ni di Malaysia, rawatan yang kita berikan sangat berkesan. Kebanyakan pesakit kalau mengikut rawatan yang betul, kalau mengikut rawatan yang betul, boleh sembuh sepenuhnya dan insya-Allah kalau lepas tu dia tak buat kita kata aktiviti yang beresiko, selalunya kesuburan tidak terganggu selepas itu. Doktor, ada soalan seterusnya. Soalan seterusnya yang rentetan daripada soalan kecil tadi. Jika dia memang kena dirawat. Hubungan kelamin tidak digalakkan semasa ada kecil kotor tu. Boleh dengar ke? Doktor, boleh dengar? Macam gambar boleh dengar ya? Okey, macam frozen pula sebenarnya gambar. Okey, bila kencing kotor ya, bila kencing kotor, kalau katakanlah wanita, isteri yang mengalami kencing kotor, kita kata dia boleh menyebabkan kita kata keperitan. Dan kita kata apa-apa yang berlaku di kawasan kencing tu boleh
menyebabkan terjadinya juga luka lah. Sebab bila kencing kotor kadang kawasan tu boleh jadi juga sedikit bengkak. Okey, jadi selalunya nasihat doktor pada pesakit, sebenarnya saya akan nasihat untuk kalau boleh sementara isteri tu dirawat untuk kencing kotor, mungkin 3 hari pertama tu kita kata cuba elakkan. Cuba elakkan untuk bersama dengan suami, tetapi dia tidak semestinya, tidak wajib lah. Aku katakanlah suami meminta dilayan isteri tengah rawatan kencing kotor dan kau katakanlah isteri tu tak sakit sangat dan masih boleh melayan, boleh berbincang. Cuma dia tak ada benda yang wajib. Maksudnya saya kata tak adalah memang kata kalau kencing kotor tengah rawatan memang tak boleh bersama dengan suami terus. Bukan macam itu. Begitu juga dengan suami ya. Kau katakan suami dirawat untuk kencing kotor. Teruskan. Teruskan. Jikalau sekiranya suami dirawat untuk kencing kotor, kita memang nasihat untuk tidak bersama dengan isteri, tetapi jika mereka nak bersama boleh, tetapi kalau sakit kelamin sementara rawatan, kalau mahu bersama memang kena guna kondom. Tak boleh nak bersama selagi kuman tidak dibunuh dengan sepenuhnya. Okey doktor, kalau doktor boleh tambah apa yang perlu lelaki yang mengalami tanda-tanda ni ataupun ibu bapa yang mana anak mereka membuat macam mengadulah ada benda-benda yang percaya-percaya macam ni untuk buat apa yang perlu mereka lakukan. Okey, pertama saya nasihatkan pada ibu ayah, jikalau anak kita mengadu, pertama jangan marah. Jangan ni lah, mak dah kata, kalau boleh lah kan. Pertama tanya, okey, abang ada masalah ni ya. Okey, apa jadi? Tanya. Okey. Dan bawa pergi ke klinik kesihatan. Dan sebenarnya di klinik kesihatan kita memang ada doktor lelaki, ada doktor perempuan. Kalau kita malu nak jumpa doktor perempuan, tak ada masalah. Kat meja pendaftaran lagi boleh cakap, anak saya ni boleh ke nak minta doktor lelaki? Tak ada masalah. Kita akan cuba entertain. Kita akan cuba bagi dia jumpa dengan doktor lelaki ya. Dan cuma kita sangat-sangat berharap selalunya sebab soalan kita tanya agak sensitif, memang sangat mendalam, selalunya kita akan minta ibu ataupun ayah untuk keluar dulu. Kita akan temu ramah anaknya dulu kalau anak yang ada masalah. Dan selepas kita mendapat maklumat yang jelas, terpulang pada anak sebenarnya untuk memberitahu apa pada ibu dan ayahnya. Dan kita akan bagi rawatan dan kau kata kalau anak tu nak kita bincang bersama dengan ibu dan ayahnya apa masalah yang dihadapi, kita akan selalunya boleh sahaja berkongsi memberitahu apa sebenarnya masalah. Tetapi sekiranya anak tu meminta untuk tidak diberitahu pada mak ayah, selalunya kita akan nasihat anak tu untuk cuba memberitahu ibu dan ayah sekiranya benda tu perlu. Kerana semua orang pernah buat silap, tetapi yang pentingnya kita kata kita kena bertanggungjawab atas kesilapan kita dan mendapatkan perubatan dan cuba berubah dan tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Okey, ada soalan seterusnya doktor, saya bacakan ya. Pesakit ada sejarah hubungan kelamin dengan pasangan pertama dan mendapat jangkitan gonoria setahun yang lalu. Kini sudah berkahwin dengan pasangan kedua. Berapa lama penyakit gonoria ini boleh menjangkiti pasangan yang kedua? Maksudnya mungkin after hubungan seksual sesama suami isteri ni, macam macam dia akan affecting the second partner ke macam mana ke Doktor boleh teruskan menjawab soalan ni. Okey, dia macam ni ya. Jikalau sekiranya seseorang itu mendapat jangkitan gonoria dan sudah dirawat
dan doktor mengatakan bahawasanya rawatan itu sudah berjaya dan pesakit sudah sembuh dan tidak ada lagi simptom. Maksudnya tidak ada lagi kencing sakit, tidak ada lagi cairan yang keluar. Pesakit sudah sembuh, insya-Allah dia tidak akan menjangkiti pasangan yang kedua. Itu senario pertama. Senario kedua, katakanlah pasangan tersebut mendapat gonoria dan rawatan tidak berjaya. Okey, kuman gonoria tu masih ada. Kalau kuman gonoria tu masih ada, pasangan kedua boleh sahaja terdedah untuk mendapat jangkitan ini. Okey, tetapi sekiranya gonoria ni sudah dirawat dan sudah sembuh, kemungkinan untuk pasangan menjangkitkan pada pasangan kedua boleh dikatakan sangat-sangat rendah ataupun tidak ada. Tetapi sekiranya tidak dirawat dengan betul, masih ada simptom, tanda-tanda masih kencing sakit, masih keluar cair, itu kemungkinan boleh menjangkitkan pada pasangan yang kedua. Saya harap jelas ya. Sangat jelas doktor. Kemudian ada soalan seterusnya, doktor, soalan saya mewakili kaum Adam yang aktif berbasikal. Adakah benar dakwaan mengatakan jika kerap dan lama berbasikal ianya akan menjejaskan kesuburan sperma lelaki? Kerana info ini viral dan memberi tekanan kepada golongan cyclist dan juga isteri mereka. Silakan doktor. Soalan yang agak saya rasa memang informasi ni viral. Saya cuba menjawab setakat yang saya faham ya. Lelaki benihnya dibuat di testis ataupun kita kata di batu di dalam skrotum di sisi kemaluan tu ya. Dan testis ni sifat dia suka sejuk. Okey, dia suka sejuk. Dan dia tak suka suasana yang panas. Kenapa kita tahu? Sebab ada lelaki yang dia punya batu ataupun testis tidak turun ke kantong, dia berada di dalam badan dan orang tu tidak subur, kurang subur. Jadi kita kata testis tu memang sifat dia tu suka sejuk. Jadi jikalau kita berbasikal kan, kita pemakaian dia kan dia punya seluar tu yang sangat ketat, yang agak kemas. Jikalau keadaan ini berterusan mungkin boleh mengganggu penghasilan. Dan sekiranya seseorang itu memang sudah ada masalah, mungkin dia punya penghasilan spermanya mungkin sudah rendah, paras yang tidak tinggi. Jikalau dia macam lagi rendah disebabkan oleh berbasikal atau disebabkan oleh pemakaian pakaian ketat, tentunya seluar cycling ya, seluar jeans yang sangat ketat pun kurang sesuai. Jadi kita kata mungkin boleh mengganggu, menyebabkan sekarang ni dia punya production ataupun penghasilan sperma ni sangat-sangat rendah. Jikalau ini berlaku boleh mengganggu kesuburan. Tapi sekiranya dia tidak ada masalah, penghasilan spermanya okey, mungkin turun sedikit. Tetapi setakat itulah, cuma memang ada kajian mengatakan bila dia lihat kandungan sperma sedikit berkurangan berbanding dengan mereka yang tidak berpakaian ketat dalam tempoh masa yang lama. Jadi cuma nasihat saya, sekiranya anda seorang yang suka cycling lama-lama 13 kilo, 14 kilo dan anda mempunyai masalah untuk mendapatkan anak, boleh kurangkanlah aktiviti berbasikal ataupun pakai pakaian ketat lama-lama. Itu sahajalah kalau saya boleh nasihat. Baiklah. Okey, ada lagi soalan. Selain ubatan, apakah alternatif lain untuk rawatan urinary tract infection atau penyakit kotor tadi doktor? Okey, terima kasih pada yang bertanya. Urinary tract infection ataupun kencing kotor ni kita kata
disebabkan oleh kuman. Tetapi ada juga, sebenarnya dia bukan kencing kotor tau, bukan kuman. Dia, orang Kelantan panggil kencing acap ataupun dedas. Maksudnya, dia rasa nak kencing sikit-sikit. Ini boleh jadikan sebabkan oleh iritasi. Mungkin ada batu ataupun pasir. Ataupun kita kata sedikit kerengsaan. Kalau yang ni kita kata dengan tidak menahan kencing. Maksudnya nak rasa nak buang air kecil, terus pergi, jangan tahan. Dan juga minum air dengan kita kata bukannya bukannya minum air dengan banyak sangat tau. Maksudnya kita jangan biarkan diri kita ni dahaga and kita tahan je dahaga tu. Malas nak pergi minum air ataupun malas nak nanti kau minum air nanti pergi tandas kerap. Bukan. Kalau kita sedahaga kita minum. Pastikan pengambilan air secukupnya. Okey. Kalau katakanlah kencing kotor betul, dia sebenarnya kuman tu perlu dibunuh. Dan kita kata pembunuh ataupun ejen membunuh kuman yang terbaik adalah ubatan lah. Okay, mungkin setengah orang akan akan ambil macam saya punya undergrad ataupun saya punya latihan undergrad tu, latihan pertama saya adalah di England, di Manchester. Jadi di sana setengah makcik-makcik, pakcik-pakcik dia suka minum cranberry juice sebab dia kata cranberry juice tu boleh menyebabkan kencing lawas. Dan memang ada kajian, tetapi cranberry juice ni dia melawaskan kencing betul, tapi dia tidak membunuh kuman yang ada di dalam saluran kencing. Okey. Ada soalan seterusnya yang ingin diajukan kepada Dr. Rosnani? Okey, bermaksud tak ada lagi. Doktor, kalau doktor dapat simpulkan sedikit sebanyak mungkin dalam 2-3 ayat terakhir mengenai topik pada hari ini, silakan doktor. Okay, terima kasih Puan Moderator. Kesimpulan saya lah, kalau boleh saya nasihatkan, sekiranya anda ataupun pasangan ragu-ragu, cecair apa yang keluar ni? Kenapa saya kencing sakit? Saya nasihat untuk berjumpa dengan doktor dengan segera ya. Kerana kita kata penyakit ini sebenarnya walaupun menakutkan, walaupun memalukan, tetapi insya-Allah rawatan yang ada di Malaysia, insya-Allah rawatan yang sangat berkesan. Dan jika diizinkan oleh Allah memang boleh sembuh sepenuhnya. Kerana komplikasi penyakit ni kalau tidak dirawat dengan betul boleh menyebabkan kemandulan kepada wanita dan juga lelaki. Okey. Dan juga sekiranya wanita yang mengandung mendapat jangkitan sama ada chlamydia ataupun herpes ataupun gonorrhea, sebenarnya kuman dan virus ini boleh menjangkiti bayi dalam kandungan dan boleh menyebabkan bayi mendapat masalah yang serius. Okey. Jadi nasihat saya, jaga tingkah laku anda dan macam kita baca Quran kan dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata siapa orang beruntung, antaranya mereka yang menjaga kemaluannya. Maksudnya dia cuma buat hubungan dengan mereka yang sepatutnya sahaja. Jadi sekian saya punya perkongsian. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih kembali kepada penceramah kita Dr. Rosnani. Okey. Doktor ada masa lagi ke doktor? Kalau ada satu soalan last ni. Tapi soalan ni berkenaan nasihat untuk lelaki untuk dapatkan pemeriksaan awal untuk masalah sakit tuan termasuk prostat cancer. Kanser prostat lah. Boleh. Kerana kita tahu orang Boleh lelaki je. ni Okey.
Okey, apa ini? Terima kasih bertanya. Okey. Kelenjar prostat tu, okey, setengah ada orang tanya saya kelenjar prostat ni untuk apa sebenarnya ya? Kelenjar prostat ni banyak jasa dia. Antara benih yang keluar ya, sperma tu dia tak boleh hidup tanpa cecair prostat. Sperma ni perjalanan dia jauh. Allah buat sperma ni nak jumpa dengan benih perempuan dia kena jauh berjalan tu. Daripada faraj, nak kena masuk ke rahim, nak kena pergi ke fallopian tube untuk jumpa dengan benih perempuan. Jadi sebenarnya kelenjar prostat yang membekalkan cairan ataupun makanan untuk bekalan sperma tu meneruskan perjalanan dia, perjuangan dia untuk jumpa dengan benih isteri tu Okey. Tetapi prostat ni dia berkemungkinan boleh menjadi barah ataupun kanser. Kalau tidak barah, kalau tidak kanser pun dia boleh daripada umur 45 tahun ke atas dia boleh membengkak. Dan bila membengkak dia akan menyebabkan masalah gangguan saluran kencing. Tak semua lelaki tetapi kita tahu daripada umur 45 tahun ke atas kalau kita buat pemeriksaan memang prostat mereka membesar. Kita panggil prostatomegali, membesar. Dan sekiranya keadaan ini tidak dirawat dia boleh menyebabkan masalah kencing kotor. Kerana kencing akan kita kata keluar tidak lancar, tidak lawas dan boleh menyebabkan kuman dalam air kencing tu tersekat menyebabkan jangkitan kuman. Okey. Prostate cancer antara kanser yang kerap menyerang lelaki. Cuma dia ni special sedikit sebab kalau kanser lain rawatannya kita kata agak agresif daripada permulaan lagi. Tapi kanser prostat dia punya rawatannya boleh lokal. Maksudnya kita kata kita tumpu pada prostat tu dulu. Cuma kalau dibiarkan dan dia sudah pergi ke otak dan ke tulang, memang yang tu samalah kena kemoterapi dan juga menggunakan rawatan-rawatan yang lain. Cuma kita kata sebenarnya remaja lah remaja daripada umur, sebab kalau kita bercakap mengenai kanser lelaki lah, kanser testis juga sebenarnya boleh menyerang remaja di usia 18 tahun, lebih kurang macam tu. Jadi kita nasihatkan supaya masa mandi tu kita cek macam mana kita perempuan tiap kali tiap bulan selepas dia haid 2 minggu dia rasa dia punya buah dada untuk rasa ada ketulan. Lelaki pun sebenarnya kena rasa dia punya testis ada ke tak ketulan. Kalau sekiranya rasa ketulan tu keras, dia punya testis tu berbanding dengan sebelah satu lagi, boleh datang berjumpa doktor kerana mungkin tanda-tanda yang tidak yang tanda-tanda yang tidak sihat Begitu juga kanser prostat antara tandanya, kadang kanser prostat ni boleh tak ada tanda pun bila dia dah pergi ke tulang kadang-kadang tu barulah orang tu akan mengalami sakit tulang. Jadi kita kata kalau kita ada masalah kencing ke, masalah keluar cairan ke, boleh berjumpa dengan doktor nasihat. Kita kata jangan malu kerana kita sekarang ni banyak doktor lelaki, banyak doktor perempuan. Sekiranya kita malu nak jumpa doktor perempuan, boleh minta doktor lelaki. Nasihat saya boleh berjumpa dengan doktor. Walaupun sama COVID ni, kalau perlu tidak ada masalah, boleh berjumpa dengan doktor. Dan kita ada juga telemedicine setengah hospital swasta dan juga hospital kerajaan sekarang ni menyediakan telemedicine online. Kita boleh tanya doktor pasal masalah kita. Saya rasa itu sahaja jawapan saya. Okey. Kalau boleh saya berkongsi sedikit anak-anak remaja kita kadang-kadang mereka mungkin takut apabila mendapat simptom-simptom sebegini. Cuma kalau kita boleh dapatkan confidence mereka dan juga
beritahu yang penyakit ni ada rawatan, dan rawatan yang paling berkesan adalah dengan berjumpa dengan doktor dan mengikut nasihat yang diberikan. Saya rasa itu antara benda terbaik yang boleh kita nasihatkan pada anak-anak kita. Betul ya, dia nasihat, kita kata kita kena saling menasihati ya. Dan juga satu lagi mendoakanlah, insya-Allah saling-saling mendoakan yang terbaik. Okey, itu sahaja untuk Okay, ada soalan lagi ke? Kalau ada soalan boleh soalan terakhir. Cuma nasihat saya lagi sekali, jangan takut. Jangan takut untuk berjumpa dengan doktor. Mungkinlah kita kata setengah doktor tu kadang-kadang dia mungkin nampak garang, mungkin ada nasihat-nasihat yang mungkin agak rasa susah untuk diikuti, tetapi jangan putus asa kerana kita semua kan kita cuba untuk baiki diri, kita cuba untuk berubat, jadi kita kata cuba ikut nasihat. Okay. Terima kasih Dr. Nani. Alhamdulillah topik sangat menarik. Jadi kalau ada apa-apa lagi soalan daripada audience kita, silakan last question bagi kepada Dr. Nani. Kalau kita dah tak ada soalan, kita nak ada apa-apa lagi yang Dr. Rosnadi nak pesan kepada audience kita pada malam ni? Saya cuma nak nasihat untuk untuk ikutilah Gerakan Wanita Sejahtera FB, sangat-sangat bermanfaat. Tajuk yang kita kata yang perlu untuk kita tahu. Pemeriksaan prostat di hospital selalunya kita akan buat seperti pemeriksaan lain-lain jika perlu, dan dia semua doktor kalau setakat pemeriksaan prostat yang kita menggunakan kita panggil digital examination, kalau di klinik saya pesakit luar kita cuma bayaran yang kita nak jumpa dengan doktor tu saja RM3 ataupun RM5. Kalau kita ada GL percuma, kita akan buatkan pemeriksaan menggunakan jari sahaja. Sekiranya perlu untuk kita melakukan ultrasound ataupun kita kata ujian imbas bunyi, di situ kalau kita termasuk golongan yang mempunyai ventilator, GL percuma. Jikalau tidak, kebanyakannya antara RM70 ataupun RM80. Okey, terima kasih doktor di atas nasihat tadi. Jadi kami daripada Gerakan Wanita Sejahtera mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Rosnani yang telah memberi perkongsian yang cukup hebatlah pada malam ni. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita belajar pada malam ni. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua audience, ramai daripada LPPKN yang telah berada bersama kita pada malam ni lah. Alhamdulillah. Dan saya pula take over secara mengejut ni sebab ada masalah teknikal lain daripada moderator kita pada malam ni. Jadi alhamdulillah sebelum kita akhiri live kita pada malam ni, saya minta kepada semua audience untuk like page Gerakan Wanita Sejahtera kerana ia adalah page yang amat bermanfaat kepada semua.
banyak ilmu-ilmu yang dikongsikan bersama setiap 2 minggu sekali ya. Kita selang-selikan dengan live Vaksin Wise yang juga akan diadakan pada Jumaat malam. Jadi jangan lupa untuk bersama kami pada minggu hadapan dengan topik yang baru pada 21 Februari dengan topik bahayakah demam sawat yang akan disampaikan oleh Dr. Zuraizi Jaafar, iaitu pakar kanak-kanak yang akan kita adakan pada 21 Februari, iaitu 2 minggu daripada sekarang. Jadi kita minta ramai-ramailah bersama kita. Kita akan bagi iklannya nanti bila dah hampir kepada tarikhnya, supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada slot kita pada setiap kali kita bersama gerakan Wanita Sejahtera Live bersama Dr. Anda. Saya rasa moderator sebenarnya dah ada. Saya minta dia lah bagi penutup bagi program kita pada malam ni. Silakan. Okey, maafkan saya sebentar tadi ada sedikit technical issues. Okey, dapat saya simpulkanlah bahawa memelihara kemaluan adalah besar natijahnya ataupun kebaikannya kepada hidup manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-30, katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ibu bapa kena alert tentang jika ada berlaku apa-apa tanda-tanda pada anak mereka, dan jangan malulah, kerana kalau malu dan segan tu takut-takut nanti pergi dalam keadaan sudah ada komplikasi dan pastinya akan membawa mudarat lebih besar. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda dengan maksud, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit diciptakan bersekali ubat, maka berubatlah. Riwayat Ahmad. Dengan itu saya tutup, saya sudahilah dengan tasbih kifarah dan surah as. Terima kasih.